semua, kami dari kumpulan 16 ingin memperkenalkan kaunselor pilihan kami. Farhana, siapa ya kaunselor pilihan kita? Baiklah, mari kita kenali serba sedikit biodata kaunselor kita. Nama yang diberi Puan Husna binti Samsudin, berumur 48 tahun. Lahir pada 18 April 1974 di Negeri Sembilan. Tapi kawan-kawan, siapa sebenarnya Puan Husna ni? Adakah beliau kaunselor sekolah atau tidak? Baiklah, saya akan menceritakan lagi serba sedikit latar belakang Puan Husna dan apakah jawatan yang dipegang oleh Puan Husna. Untuk makluman hadirin hadirat sekalian, Puan Husna ni dulu pada zaman dahulu dia merupakan kaunselor di sekolah dan kini beliau telah berkhidmat sebagai kaunselor di bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia yang ditugaskan di Putrajaya. Oh, begitu. Jadi, apa kerjaya beliau seterusnya, Hidayah? Baiklah, tadi saya dikatakan yang Puan Husna ni merupakan guru sekolah. Di manakah guru sekolah yang dia berkhidmat? Untuk makluman, Puan Husna ni mempunyai seorang guru kaunseling di beberapa buah sekolah, terutamanya Sekolah Menengah Kebahasaan Sembah 3, Sekolah Menengah Kebahasaan Mambau dan sekolah terakhirlah Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Astag. Manakala pada tahun 2018 pula, beliau telah berkhidmat dalam kaunselor pendidikan daerah di Seremban. Dan pada tahun 2022, kini dia telah menjadi kaunselor dalam bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Wow, menarik tentang kerjaya beliau. Saya rasa insecure lah terhadap pendidikan beliau. Boleh tak kalau Azlina ceritakan serba sedikit tentang pendidikan Puan Husna ni? Mestilah boleh. Tentu kalian tertanya-tanya tentang sejarah pendidikan beliau kan? Jom saya ceritakan. Pada peringkat sekolah menengah, beliau telah mengambil kelas sains tulen di SMK Tanah Merah. Dan seterusnya, beliau telah melanjutkan pelajaran ke UiTM dalam bidang Diploma Kesihatan Haiwan dan Penternak. Tetapi, beliau tidak meneruskan kerjaya beliau dalam bidang tersebut. Saya ketahui tahap pendidikan beliau tidak terhenti setakat itu sahaja. Bolehkah Farhana ceritakan tentang pendidikan beliau seterusnya? Sudah tentu boleh Azlina. Beliau telah melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah dalam Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Pertanian Malaysia yang sekarang kita lebih kenali sebagai Universiti Putra Malaysia. Beliau juga telah melanjutkan pelajaran di peringkat master dalam penyalahgunaan data di Universiti Sains Islam Malaysia. Saya nak tahu lebih lanjut lagi lah tentang kelebihan yang ada pada Puan Husna ni. Boleh tak kalau Dayah ceritakan serba sedikit tentang kelebihan Puan Husna ni? Baiklah Farhana, saya akan ceritakan sikit apa yang saya tahu tentang Puan Husna. Untuk makluman, Puan Husna telah mendapat anugerah yang diberi oleh universiti, iaitu anugerah hadiah buku fakulti daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Jawatan kini beliau agak mencabar kerana beliau telah perlu memberi kaunseling kepada pegawai organisasi yang besar dan situasi ini jauh berbeza ketika beliau berkhidmat sebagai kaunselor di sekolah. Saya akan berkongsi tentang teori data ini yang telah Puan Husna berkongsi sewaktu sesi temu lama. Okey, first kali saya akan berkongsi tentang REBT, iaitu Rational Emotive Behaviour Therapy. So dalam kalau kita nak bercakap tentang REBT ni panjang sebenarnya, betul tak? Takut tak cukup video kita. Betul, okey. So saya akan ringkaskan je lah. Okey, so REBT ni sebenarnya dia melibatkan tentang cara kita berfikir, iaitu tentang pemikiran rasional kita. Betul tak? Kalau dalam kehidupan seharian kita, sebenarnya banyak benda yang kita berfikir ni Tanpa berfikir kita fikir, betul, kita fikir tapi kita tak fikir consequences atau akibat selepas tu. Betul, kita tak berfikir secara rasional. Betul? So dalam teori REBT ni, Albert Ellis yang merupakan pelopor kepada teori itu, beliau telah membincangkan tentang kepentingan teori REBT ni supaya kaunselor dapat membantu klien untuk berfikir tentang akibat ataupun senang kata cara apakah kesan kepada cara pemikiran kita kalau kita
tak berfikir secara rasional. Okey, teori dan teknik yang kedua yang telah dikongsikan oleh Puan Husna kepada kami adalah CBT. Pernah dengar CBT? Confirm benar. Betul, Okey, pernah. CBT adalah sisakan kepada cognitive behavior theory. Cognitive behavior theory ini kebiasaannya adalah untuk seorang kaunselor cuba untuk mengubah pemikiran klien daripada negatif kepada positif. Contohnya yang boleh saya berikan adalah jika seorang klien itu datang kepada kaunselor dan mengadu tentang majikan yang memberikan kerja yang terlampau banyak sehingga menyebabkan klien tersebut berasa stres dan tertekan. Jadi kerja atau tugas seorang kaunselor di sini dengan menggunakan teknik CBT, dia akan menukar pemikiran yang negatif itu kepada positif. Contohnya dia akan berkata yang mungkin kerja yang diberikan kepada majikan daripada majikan kepada klien itu sendiri adalah kerana majikan itu percaya dan suka dengan kerja yang dilakukan oleh klien tersebut. Okey, seterusnya kami akan ke topik seterusnya, iaitu kemahiran yang telah dibincangkan oleh Puan Husna. Okey, kita balik kepada Ayah. Okey, so saya akan kongsikan kemahiran yang pertama. Okey, Puan Husna ada menceritakan tentang kita perlu menyesuaikan diri dengan sesuatu situasi ataupun dengan sesiapa sahaja. Sebab teknik ini, kemahiran ini amat membantu kita untuk berhadapan dengan klien. Tak kisahlah klien tu mungkin ada masalah kewangan ke ataupun masalah keluarga atau apa-apa masalah, tapi kita akan menyesuaikan diri supaya kita tak Walaupun kita tak pernah alami masalah itu. betul, dan kita juga takkan kita nak cakap apa, kita takkan judge dia seseorang. Jadi, untuk teknik untuk kemahiran yang kedua yang telah dikongsikan oleh Puan Husna adalah kemahiran ramah dan senyum. Bagi saya sendiri, Ayah, kemahiran ini amatlah penting dan memang perlu ada pada setiap kaunselor. Sebab saya sendiri, kalau saya berjumpa seorang kaunselor, saya memang akan nak yang ramah, yang selalu senyum supaya kita nak cerita something yang memang terbuka ke hati, so kita percaya. Dan kita, awak nak kongsi masalah dengan orang yang muka macam nak judge, tak nak kan? Jadi begitulah juga saya. Kalau saya memang nak cari yang memang ramah dan selesa. Kita nak bercerita apa tanpa rasa ragu-ragu atau tak selesa. Awak ingat tak apa yang satu ayat yang dikongsikan oleh Puan Husna ketika temu ramai yang lalu? Oh, saya ingat dia cakap tentang, adalah satu ayat ni Puan Husna cakap, fake it until you make it. Okey, kalau lah korang susah, jenis yang susah nak senyum ataupun memang korang ni introvert ke, susah nak ramah, saya rasa kalau korang nak ceburi bidang ni, korang memang dari sekarang memang kena praktis benda tu. Terima kasih kepada Alia dan Dina atas penerangan tersebut. Di sini saya dapat simpulkan bahawa bidang kaunseling ini semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat hari ini dan mereka lebih terbuka kepada bidang kaunseling. Di semua sedia maklum bahawa kumpulan kami telah menemubual kaunselor di posisi Kementerian Pelajaran Malaysia atau KPM. Target klien bagi kaunselor di posisi ini antaranya ialah guru-guru, staf dan kaki tangan yang berkaitan dengan KPM. Apa yang boleh saya simpulkan di sini bahawa sebagai seorang kaunselor kita mestilah mempunyai sikap terbuka dan sentiasa berfikiran positif kerana ia akan mempengaruhi kita sebagai seorang kaunselor dan meningkatkan produktiviti sebagai seorang kaunselor. Selain itu, terdapat 4 perkara asas yang perlu ada pada seorang kaunselor sebelum memulakan sesi kaunseling. Pertama ialah kemesraan, kedua menerima klien tanpa syarat, ketiga ialah kongruen dan keempat ialah empati. Untuk menjadi seorang kaunselor yang efektif, seorang kaunselor itu perlulah sentiasa menampilkan wajah yang ceria kerana ia akan memberikan aura yang positif kepada klien dan mereka akan berasa selesa untuk menceritakan masalah mereka. Terusnya, untuk menjadi seorang kaunselor yang berkesan juga, kita perlulah sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan kerana dengan penyertaan ini kita dapat meningkatkan nilai tambah dalam diri di samping meningkatkan kemahiran yang ada yang berkaitan dengan bidang kaunseling.